Untuk satu kawasan yang landai, dia akan naik masuk dalam. So, base pada yang itu saja. Inilah rupa, ini yang sekarang. Gambar tengah ni gambar sekarang. Ini muara Sungai Merbok. Inilah rupa bentuk muara Sungai Merbok. Kurang-kurangnya pada abad pertama masih. Bila kita bina semula sekitaran itu, ya, kita dapat lihat bahawa laut masuk ke dalam. Sungai Batu di sini. So dengan kaedah ini kita dah berharap potensi, kawasan berpotensi untuk kita menemui bukti tamadun pada abad pertama masih. Kerana semua tapak-tapak lain yang sebelum ini dijumpai semua masih bawah air pada abad pertama masih. Maknanya tak boleh guna lah. Okay. Bila kita tahu ini, so saya terus ke kawasan ini. Masa tu jalan raya highway Merbok Semanding itu baru dibina. Tak boleh lalu boleh. Dan memang betul kita jumpa di permukaan banyak bata-bata yang menunjukkan ianya jauh lebih awal daripada apa yang ada di tempat lain. Kerana kawasan Sungai Batu daripada hutan telah ditolak menjadi getah, dari getah ganti kelapa sawit. Jadi tanah atas dia 1 meter daya. Kerana itu kami buat eksplorasi atau korekkan tingkal dia dah selesai. Maknanya kalau 2 tahun lagi kami tak lupa untuk replant tanam semula kelapa sawit, memang habis lah. Hancur. So base pada ini, interpretasi sekitaran gunung Lembah Bujang, kita mendapatkan kawasan baru. Dan inilah rupa bentuk pada tahun 2007 jalan yang masih belum diguna. Bawah jalan ini saja ada 4 atau 5 tapak yang telah ditembus. Dan kita masuk dalam kelapa sawit ini, kita jumpa nampak maun-maun, ada busur-busur bukit yang menjadi petunjuk kepada adanya tapak. Dan kita boleh lihat bata-bata dah mula timbul di permukaan akibat pertukaran pertanian daripada hutan ke permukaan. Dan saya petakan pada tahun 2007 ada lebih kurang 97 tapak dalam 4 km persegi. Tadi dah ada 87 tapak daripada 1840-an sampai 1980. 87 tapak di Lembah Bujang, di Pangkalan Bujang dan sebagainya. Yang ini kita petakan di Sungai Batu ada 97 tapak pada 2007 dalam 4 km segi dekat tapak-tapak. So jelas menunjukkan suatu kawasan yang padat dan kita tak tahu apa di bawah dia pada 2007. So untuk mengetahui apa yang berada di kawasan ini, kita buat geofizik pasnya, kumpulan USM. Kita buat team study oleh kumpulan Jabatan Mineral dan Geoscience. Kita buat pole drilling sampai 100 meter ke bawah untuk lihat lapisan tanah apa yang ada di kawasan ini, dan ini antara data-data yang keluar. Kaedah-kaedah saintifik yang melibatkan pelbagai tim, pelbagai universiti dan juga Jabatan Kerajaan membantu USM untuk mengesahkan apa yang ada di bawah. Okay, next. So ini peta secara keseluruhan. Ini tapak-tapak lama yang telah dijumpai. So Sungai Batu di sini. So abad pertama masih ini semua bawah air. So tadi itu kita jumpa ini di sekitar laut dahulu, kurang-kurangnya pada abad pertama pada masa tersebut. Next. Dan ini lokasi bila kita petakan ada lebih kurang 97 tapak. Dan inilah yang saya submit pada Jabatan Warisan Negara pada 2007, menunjukkan kawasan ini berpotensi
untuk melengkapkan data lubang hujang, yang itulah tujuan utama pada kajian asal pada 2007. Dan apabila kita lihat kawasan ini di Jalan Raya Merbuk Semeling, Jalan Baru itu. So ini yang ditanda ini semua tapak-tapak yang telah dibuka sekarang. Sungai Batu Kuno dulu adalah di sini. Ini Sungai Batu Sang. Siapa yang pernah cross jalan ni, ada jembatan kecil ini Sungai Batu Sang. Tetapi pada abad pertama sekurang-kurangnya sungai tersebut adalah di sini. So, kajian sekitaran gunung ini bukan saja kita lihat keseluruhan lubang hujang, kita juga lihat secara berfokus di Sungai Batu, di mana sungainya pada ketika itu dia berbeza dengan apa yang kita ada sekarang. Kalau sungai yang kuno ini kita pergi sekarang, ini Payu Bakau. Ini adalah kecil, sungainya ada buaya, kalau musim hujan ada air 1 meter dan sebagainya. Yang kita tak jangka dulu dia suatu sungai besar dan lebar. So ini kaedah yang kita buat untuk memastikan bahawa ianya sangat berpotensi. So kita mulakan selepas saya maklumkan pada 2007 hasil pemetaan tersebut. Bermula 2009 USM dibenarkan diberikan lesen excavation untuk mulakan kajian di Sungai Batu, dan saya memilih terutamanya di kiri dan kanan jalan untuk memudahkan kita kawal keselamatan, dan kita mula mendedahkan pelbagai perkara yang saya akan bincang lebih lanjut, tetapi kita gunakan kaedah secara saintifik dengan pelajar USM, staf USM, staf Jabatan Museum, staf Jabatan Warisan. Orang tempatan pada peak paling tinggi hampir 100 orang pada satu masa pada 2009, untuk kita mulakan membuktikan betul dia boleh melengkapkan data tentang hujang. Satu isu sebelum saya lanjut ialah tentang pentarikan tarikh. Ini isu besar. Bagaimana USM boleh mendapatkan tarikh tentang apa yang kami jumpa di Sungai Batu? Kenapa pengkaji-pengkaji sebelum ini memberikan pentarikhan secara relatif, tidak ada tepat? So salah satu yang penting ialah arah. Dan kami sangat bernasib baik menemui tapak yang berfungsi sebagai tempat peleburan besi. Bila lebur besi dalam kepala kita, api, dia perlukan kayu. Maka kayu ini apabila terbakar akan meninggalkan arang dan juga bahan tanah atau bahan organik yang terbakar. Dan arang ini boleh ditarikkan dengan kaedah saintifik radiokarbon yang maknanya tak ada di Malaysia. Bukan kata USM buat sendiri dan bagi date tarikh abad 5, abad 6 dan sebagainya. Tak. Kita terpaksa hantar ke professional lab luar negara. Dulu awal 70-an saya masih ingat MIN atau Pusat Atom Negara atau Pusat Nuklear Negara, dia ada machine radiokarbon dan juga industri layar awal 70-an. Tapi sampai sekarang tidak ada single instrument atau peralatan radiokarbon di negara. So kami memilih makmal yang profesional, kerana untuk penerbitan USM dia memerlukan makmal yang iktiraf. So kita hantar ke USA Beta Analytical Lab. Satu sampel lebih kurang 500 USD. Satu sampel tu bukan sekilo orang. Dia cuma perlukan 10 gram. 500 USD. Sekarang lagi sakit dah dengan keadaan sekarang. Kalau tak ada orang, yang kita jumpa bangunan bata dengan kaedah saintifik sekarang, dia boleh ditarikkan dengan kaedah thermolamination khasnya OSL. Satu kaedah baru yang saintifik, juga tak ada lab di sini. Malah tidak ada pakar OSL dalam negara kita. So saya hantar ke mama-mama profesional di Oxford University, University of Washington, Korea Basic Science Lab, dan juga University Lab Japan di Jepun. Di sinilah sampel untuk memberikan kita tarik apa yang langsung di Sungai Batu.
Kalau tanpa tarikh kita tak boleh nak meletakkan, kita tidak boleh membandingkan dengan mana-mana tamadun seluruh dunia. Dan kita tak dapat lihat perkembangan keseluruhan apa yang berlangsung. Okey, 2009 hingga 2015 USM menjalankan penyelidikan ekskavasi terus-menerus. Tak ada cuti, berterusan. Hari raya pun you boleh datang tengok, belajar dan kerja menjalankan kerja. So, 6 tahun ini 54 tapak dah kita buka. Daripada 97 yang saya petakan pada 2007. Ingat saya pencin pun tak ada nak. Very slow proses. Kerana kita bukan pakai backhoe, kita bukan pakai cangkul. Pakai terus. Dia datang tengok. Very slow proses. Sekarang ini 7 tapak masih dalam kajian peringkat pelajar PhD dan sarjana. Ada 7 orang sekarang di sana yang menjalankan kajian. 13 dalam proses ekskavasi menyelamatkan pembinaan, cadangan pembinaan tapak warisan. 34 dah siap sepenuhnya. Dan daripada 34 ini nanti kita akan lihat lebih detail. 13 merupakan monumen ataupun bangunan pentadbiran. 10 monumen jeti mewakili pelabuhan. 5 bengkel peleburan besi. Dan mainnya 1 tapi ada 5 keliling sebagai ritual tempat penyembahan. Setakat hari ini 34 dah siap kita jalankan kajian. Okey, saya pergi kepada besi dulu. Yang dikatakan kami jumpa tempat peleburan besi, ya. Secara umum untuk membuktikan betul ke tempat peleburan besi, dia mesti ada besi mentah, biji besi yang kita jumpa. So ini 2 yang dominan, hematite dan magnetite. Banyak di kawasan Lembah Bujang sampai ke gurun bawah juga ATM Merbuk tu dia saja. Kalau begitu pun dah ada kilang lombong besi, 2-3 lombong besi di kawasan sana, ya. Bila ada bahan mentah, oleh kerana besi ni nak dileburkan, dia perlukan suhu lebih daripada 1000 darjah Celsius, 1200, 1500. Maknanya dia bukan pembakaran terbuka. Macam kita pakai sampah masak, dia tak boleh lebur. Dia kena suhu yang cukup panas. Dan kerana itu dia perlukan relau, furnish. So kami jumpa ke tidak relau ni? So ini contoh dasar relau yang telah dipecahkan. Kerana dia nak ambil besi yang telah lebur dalam. Dan ini relau yang masih lekat. Bila ada relau pula, dia memerlukan peniup angin yang diletakkan di dinding-dinding relau. Kalau besar ini perlukan memang 10 biji peniup angin atau belo, atau oleh kerana pertama kali dijumpai di Perancis dipanggil Cuvier. First time jumpa di Perancis bentuk. Tanpa Cuvier ini tak boleh nak naik su. Bukan boleh main kipas je tu. 1200 dekat macam tu, ya. Suruh jin tu bakar. So dia perlukan belo supaya dia boleh pump angin masuk ke dalam relau, suhu konstan, stabil, naik tinggi, baru dia boleh lebur. So apabila proses peleburan berlangsung, dalam ni dia nak lebur, dia kena campur kapur, pasir dan juga kayu. Besi ini kalau direct kita buat parang dia rapuh. Dia kena campur bahan lain supaya dia jadi lebih kuat. So bila peleburan berlangsung, kita akan ada sisa besi. Kita mesti jumpa abu dan arang. Yang putih ni abu, ya. Yang hitam ni kawasan dijumpai arang. Dia masuk besi, dia masuk sini kapur, dia masuk pasir, dia masuk kayu untuk dibakar, dileburkan.
Saya jalani eksperimen peleburan ini di Korea tahun lepas. 14 jam baru dilebur dari keluar untuk 30 kilo besi mentah yang kita lebur dalam campur kayu dan sebagainya. Baru dia keluar daripada mulut relau ni, di bahagian mulut ni, dia mengalir keluar. Selepas 14 jam dalam keadaan moden. Maknanya kita kawal orang yang pump pakai kaki melalui tuya yang sebesar tu. Lubang tuya yang kami jumpa ni besar tu. Tidak, saya nak buat eksperimen lubang satu tu saya tak tahu. Untuk pump. So saya tak boleh bayang dia punya industri bagaimana mereka gerak pada ketika itu. Dan apakah hasil peleburan? Mulanya sangat membingungkan pada peringkat 6 bulan ke setahun pertama bila kita buat excavation di tapak besi, kerana dia menghasilkan apa? Jongkong, ingot. Saya bayangkan jongkong atau ingot ni macam kita lihat jongkong sebenar, empat segi, tepat, emas dan sebagainya. Pergi Purwaja tengok jongkong ni pandang-pandang, 1 meter lebih dalam keadaan straight line dan very nice finishing. Tetapi apabila banding pula tempat lain di mana permulaan kepada industri peleburan besi, rupanya apa itu yang keluar itu mereka akan pecah-pecahkan kecil-kecil saiz 3 jari 4 jari dalam bentuk ini, dan inilah yang dikatakan ingot peleburan besi pada peringkat awal, jongkong peleburan besi pada peringkat awal. Dan setiap satu ini bila kita buat eksperimen 3 saiz jari, bila lebur balik, you akan dapat menghasilkan barang lebih kuat. Dan ini bersepak jutaan ketul di Semabali. Cukup banyak. Tak ada siapa tahu bahawa itulah ingot ataupun jongkong yang menjadi bahan ekspor utama tidak pada ketika itu. Kemudian lebih mementingkan, saya tak jumpa finish produk, hasil akhir. Saya duk bayang, oh ini buka ni mesti jumpa parang, mesti jumpa pisau, mesti jumpa pedang. So, lagi satu persoalan yang menimbulkan banyak isu, apa benda sebenarnya berlaku? Bukti peleburan jelas, ada tuya, ada finish, ada relau, ada hasil akhir. Orang kita jumpa memberikan pertanyaan, tapi apa hasil akhir sebenar mereka? Adalah parang tak sampai 10 biji, kecil-kecil. So itu isu semasa kita buka tapak peleburan.